Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Encik Muhammad Amir bin Muhammad Zahari. Nama saya ialah Nur Syazliana binti Muhammad Asrul, memegang kad matrik D2021109844. Saya merupakan pelajar daripada kos Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Kesusasteraan Melayu Semester 1. Video ini adalah bertujuan untuk melaksanakan pentaksiran akhir bagi kursus BSS 3033 iaitu Teori dan Kritikan Kesusasteraan. Berdasarkan soalan di bahagian B yang disertakan dengan 5 jenis teori, saya memilih teori semiotik. Latar belakang teori semiotik. Teori semiotik bermula pada tahun 1960-an di Eropah, khususnya di Perancis. Sejarah perkembangannya sebagai sains mengkaji lambang dipercayai telah pun bermula sejak zaman Greek lagi. Kewujudannya dikatakan bermula sejak zaman Plato dan juga Aristotle iaitu tokoh-tokoh ini memperkenalkan sebuah teori bahasa dan juga teori makna. Semiotik ataupun semiologi merupakan terminologi yang merujuk kepada ilmu yang sama. Istilah semiologi ini lebih banyak digunakan di Eropah, sedangkan semiotik lazim dipakai oleh ilmuwan Amerika. Semiotik ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu semion yang mengandungi pengertian tanda atau dalam bahasa Inggeris sign yang mengandungi pengertian signal. Semiotik ini dikenali sebagai ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kod, signal dan juga ujaran manusia. Teori ini percaya bahawa ilmu tanda merupakan satu sains sosial yang penting kerana ia dapat mendatangkan atau menzahirkan makna-makna dan signifikasi tertentu. Pemikiran tentang lambang dan tanda ini terus meluas terutamanya apabila karya pemikir Perancis ini diterjemahkan. Sejarah perkembangan teori semiotik. Perkembangan semiotik ini sudah dimulai dari zaman kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance sehinggalah memasuki zaman moden. Para ahli semiotik yang hidup pada zaman kuno ini ialah Plato, Aristotle, kaum Stoik dan juga kaum Epicureans. Seperti yang kita sedia maklum, Renaissance ini mengandungi pengertian iaitu dilahirkan kembali. Secara historinya, Renaissance adalah sebuah gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasakan dirinya telah dilahirkan kembali dalam suatu keadaban. Masa Renaissance ini ditandai dengan adanya usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan Yunani Rom. Pada masa Renaissance, keberadaan teori mengenai tanda tidak mengalami inovasi yang bererti. Hal ini kerana sebahagian besar penelitian mengenai semiotik ini masih merupakan sebahagian daripada perkembangan linguistik pada masa sebelumnya. Perkembangan mengikut zaman akhirnya kepada zaman moden di mana muncullah pelbagai tokoh pemikir yang mampu mengubah dunia dan kemudiannya dikembangkan kepada ilmu pengetahuan. Berikut merupakan tokoh-tokoh penting di sebalik perkembangan teori semiotik ini. Antaranya ialah Ferdinand de Saussure dan juga Charles Sanders Peirce. Ferdinand terkenal sebagai tokoh yang meletakkan dasar ilmu bahasa moden dalam tulisannya yang berjudul Cours de Linguistique Générale, di mana tulisan ini diterbitkan oleh anak muridnya pada tahun 1916. Boleh melihat rajah di bawah itu merupakan tulisan yang dibuat oleh Ferdinand. Dalam tulisan ini menerangkan bahawa tanda merupakan kesatuan antara dua aspek yang tidak terpisah antara satu sama lain. Saussure menjelaskan bahasa bukanlah satu-satunya sistem tanda yang dipakai dalam masyarakat. Saussure yang mengkaji bahasa percaya bahawa bahasa terbina dalam struktur yang mengandungi tanda-tanda dan setiap tanda ini memiliki maknanya yang tersendiri. De Saussure menggunakan istilah semiologi yang percaya bahawa tanda dalam sistem bahasa dapat dikaji secara saintifik. Menurut beliau lagi, bahasa adalah suatu sistem tanda yang berfungsi melalui sebuah kod operasional oposisi binari. Oposisi binari inilah yang menghasilkan makna-makna.
Manakala bagi Peirce pula, mendefinisikan semiotik ini sebagai suatu kajian tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, iaitu cara berfungsi, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya dan penerimaannya oleh mereka yang menggunakan teori ini. Beliau juga telah membezakan 3 jenis lambang iaitu ikonik, indeksikal dan juga simbolik. Secara ringkasnya, teori semiotik bagi Charles Sanders Peirce ialah menghubungkan tanda-tanda dengan psikologi manusia, manakala semiologi de Souza ini memisahkannya. Di sini, saya akan memilih teori semiotik yang dibawa oleh Charles Sanders Peirce. Dalam memahamkan konsep semiotik ini, Peirce telah menawarkan model triadik dan konsep trikonominya yang terbahagi kepada 3, iaitu representment, interpretan dan juga objek. Representment berfungsi sebagai tanda bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam kaitan tertentu. Tanda mengarah kepada seseorang iaitu menciptakan dalam fikiran seseorang itu suatu tanda lain yang setara atau juga suatu tanda yang lebih berkembang. Tanda yang tercipta itu akan menjadi interpretan dari tanda yang pertama. Jelasnya, representment ini boleh dalam bentuk apa sahaja, asalkan ia berfungsi sebagai tanda, dengan kata lain dapat mewakili sesuatu yang lain. Bagi interpretan pula, merujuk pada makna dari tanda. Peirce memaksudkan interpretan sebagai tanda yang telah pun berada di dalam minda seseorang. Sebagai contoh, sebaik saja seseorang itu melihat sesuatu tanda, maka seseorang itu akan dapat mengenal pasti tanda itu dengan nilai yang sama ditunjukkan ataupun nilainya berkembang lebih jauh lagi dalam minda seseorang. Beberapa istilah lain turut digunakan oleh Peirce untuk menyebut interpretan ini. Antaranya ialah significant, signification dan juga interpretation. Seterusnya ialah objek. Objek merupakan sesuatu yang dirujuk oleh representment iaitu tanda. Menurut Art van Zios, objek dapat dikatakan sebagai sesuatu yang konkret, yang abstrak, dapat difikirkan peristiwa, benda dan juga sebagainya. Apabila ketiga-tiga elemen ini berinteraksi dalam minda seseorang, maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Menelusuri dengan lebih mendalam, dalam teori semiotik ini terdapat 3 dimensi yang diperjelaskan oleh Peirce yang menjadi asas signifikasi pembentukan makna secara triadik bukannya secara binari. Dalam bentuk grafik, struktur triadik ini dapat ditunjukkan dalam rajah itu, iaitu interpretan, objek dan juga sign. Rajah ini merupakan satu model triadik yang sangat penting dalam pemikiran semiotik Peirce. Rajah ini juga turut disebut sebagai teori segitiga makna. Jelaslah dalam pemikiran Peirce ini bahawa tanda-tanda berkaitan dengan objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-tanda atau kerana ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Pelbagai jenis tanda berdasarkan objek ini kemudiannya ia dikategorikan kepada 3 jenis iaitu ikon, indeks dan juga simbol. Yang pertama ialah ikon. Ikon ialah jenis-jenis tanda yang menunjukkan persamaan ataupun merujuk kepada objek yang digambarkan atau yang dibawa oleh objek dengan subjek. Sebagai contoh, dalam slogan Pak Pandey adalah sebagai ikon dan yang menunjukkan ikon itu ialah sifatnya yang malang. Antara contoh lainnya ialah ikon iaitu Datuk Seri Vida, di mana objeknya pula ialah produknya kuih putih. Indeks ialah jenis-jenis tanda yang berasaskan hubungan sebab akibat, sebab musabab, simptom, isyarat, ikatan dan sebagainya. Dalam slogan Pak Pandey dapatlah kita lihat iaitu harta habis badan tergadai yang menunjukkan akibat hartanya habis dan akhirnya dia tidak mempunyai apa-apa. Antara contoh lain ialah awan yang bergulung tebal dan memberat. Tandanya hari akan hujan. Akhir sekali ialah simbol. Simbol ialah jenis-jenis tanda yang berasaskan konvensional ataupun penjenisan lambang yang merujuk kepada objek asal
dengan satu kawalan undang-undang khusus. Sebagai contoh, dalam sloka Pak Pandey menunjukkan perlambangan iaitu mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak yang berbawa maksud hidup terikat disebabkan pihak lain. Antara contoh lain dapat kita lihat iaitu simbol yang mewakili simbol tandas dan juga simbol mewakili stesen bas. Konklusinya, teori semiotik ini mampu menyelesaikan makna-makna tanda dalam penulisan dan juga retorik. Teori ini juga sesuai untuk diguna pakai dalam menganalisis semua bidang kajian yang melibatkan bahasa dan juga sastra. Sekian sahaja video pembentangan mengenai teori semiotik ini daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya kerana memberi tunjuk ajar dan bimbingan daripada awal hinggalah akhir. Terima kasih. Jumpa lagi.